Tahniah. Ini cincinnya. Bulan depan nanti nikah dengan Azam, ya? Tak boleh ni apa, Mak? Mana boleh nak paksa Alung kahwin dengan orang yang dia tak kenal? Amboi, Jewa bukan main lagi. Yang tak pasal-pasal nak membantah mak ni sangat, kenapa? Bukannya dia nak menikah dengan Angah, nak menikah dengan Along. Kenapa yang sibuk sangat membantah beria sangat ni? Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya Izwan Azir Salih secara langsung dalam soal drama Kita di Rumah Baru. Kalau anda tengok dekat mana tu? Sana tu. Betul tak? Arah saya betul tak? TV9. Kita berpindah daripada NTV7 ke TV9 dan seperti biasa kita nak membawakan satu drama yang kita nak sorot pada minggu ini. Yang saya maksudkan atau menjadi tumpuan kita pada minggu ini adalah drama Melastik ke Hatimu. Tapi sebelum tu, dalam pertemuan setengah jam ni, selain anda tonton saya di TV9, anda juga boleh tonton di Facebook Cool FM yang juga stream soal drama ini secara langsung. Kita berbalik kepada drama Melastik ke Hatimu, lakonan mantap Andy Bernardi dan juga Jana Nick telah berjaya meraih tontonan 10 juta. Ini memang satu yang sangat mantap dan mendapat perhatian dan penerimaan baik daripada masyarakat. Jadi kalau kita tengok drama ini, Jana Nick membawa watak Haura telah diminta, saya tak nak kata dipaksa, diminta untuk berkahwin dengan bos dia Andy Bernardi yang membawakan watak Ziad. Jadi jalan cerita dia mula-mula tu biasalah kahwin diaturkan oleh orang tua kan, daripada rasa tak suka, kemudian malu-malu kucing, kemudian barulah timbul bibit-bibit cinta tu. Malam ni kita nak memberi tumpuan kepada tema itu, iaitu bukan tentang kahwin paksa, tetapi dalam kehidupan kita ni kadang-kadang ibu bapa memang dah menjadi tanggungjawab sebagai anak lah untuk taat kepada perintah ibu bapa. Tetapi kadang-kadang tanpa kita sedar, ibu bapa ni terlalu menentukan hala tuju kehidupan kita. Mula-mula masa kita belajar dahulu, dia suruh kita masuk kos yang mereka minta. Abah nak engkau mesti jadi lawyer, jadi kau mesti belajar undang-undang. Kemudian kita nak beli rumah pun abah rasa kau kena duduk dekat Shah Alam, beli rumah dekat Shah Alam supaya dekat dengan abah. Kemudian kita nak kerja, kau kena kerja dekat law firm, begitu. Jadi kita ni sebagai anak yang taat, kita ikut permintaan ibu bapa kita. Tapi sejauh mana, sampai bila kita nak ikut apa yang diminta oleh ibu bapa kita, termasuk soal perkahwinan? Itu juga kita nak sorot dalam pertemuan kita soal drama hari ini. Saya tak bersendirian di studio kerana saya bersama dengan sahabat saya dari zaman universiti. Kami memang kawan lama ni lah. Dan tak perlu diperkenalkan pun. Siapa yang tak kenal dengan Amin Idris, perunding motivasi. Amin, senang sekali anda bersama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, Amin, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Dan Amin sebagai orang yang biasalah dengan kehidupan masyarakat, program ataupun talk yang anda bawakan dalam mana-mana platform sekalipun, menyentuh tentang masyarakat kita. Jadi malam ni kita nak berbincang tentang permintaan ibu bapa ni. Kadang-kadang bukanlah kata kita tak nak dengar pandangan dan pendapat mereka, tetapi kadang-kadang tu merasa terpaksa pula, Min. Betul. Macam drama Melastik ke Hatimu tu disuruh kahwin dengan bos dia. Jadi sebagai anak yang taat, Haura ni terpaksalah ikut permintaan keluarga dia. Kita tak nak fokus kepada perkahwinan saja. Kita nak tengok dalam aspek yang lebih luas. Kalau saya nak tanya sampai bila taat kepada ibu bapa, memanglah sampai bila-bila kan, Min. Tapi tahap dia tu macam mana, Min? Okay, sebelum saya jawab soalan tu, saya share sikit pengalaman saya. Masa saya student, sebelum saya masuk universiti dulu, mak saya sangat-sangat nak saya ambil law. Kerana dia menikahi ayah saya yang merupakan seorang lawyer. Dia sangat jatuh cinta kepada lawyer. Dan saya pula memang terinspirasi melihat ayah saya masuk mahkamah, pakai jubah mahkamah kan. And then ada gambar saya didukung oleh beliau ketika dalam jubah kan. Memang kita terinspirasi, memang rasa nak jadi lawyer lah. So saya pun ambil lah jurusan undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa, tempat kita belajar dulu. Bila grad,
saya rasa macam, aku tak boleh lah jadi lawyer. Dia macam, Tak masuk ke jiwa. tak masuk lah kan. So, saya memberanikan diri menghubungi mak saya. Saya kata, saya panggil dia Mami. Kan, kata, tak say jadi lawyer. Kok Kelantan lah kan. Oyak Kelantan Oh, lah. Kelantan lah. Dan saya berdebau. Dia kata, abang, as long as you are happy, I am happy. Okey, selesai. Satu tahap. Yang seorang lagi ni. Bapak saya ni. Bapak saya lagi dahsyat. Kawan baik dia masa tu adalah Tan Sri Gani Petail. Allah. Peguam negara. Dan saya grad hari ni, 2 hari kemudian saya dah dapat kerja di Pejabat Peguam Negara. Grade 41 tu. Allah. Kita orang lain macam, dahsyat lah kau. Saya pula berbolak-balik. Aku tak nak. Saya call ayah saya kata, sebab ayah saya ni dia wajibkan saya speaking dengan dia. Sebab dia train saya to be a lawyer sejak kecil lagi. Kata, Dad, I have decided. I think I want to decline the opportunity to work at the AG Chamber. Wow. Ayah saya diam. Dia diam tu saya rasa macam dah dekat kiamat dah masa tu kan. Dia kata, fine, no problem. Okay. Do as you want, kan? Alright. As you wish. But remember, if you are in trouble, don't look for me. Alright. Dia punya ayat padu lah. But the point is that, dia memberi restu saya ikut apa saya nak. Okey. So, Alhamdulillah itu ibu bapa seperti mana mak ayah saya. Kena pula kalau mak ayah yang jenis Izwan sebut tadi. Dia suruh masuk kos mana, lepas grad pun dia siap bagi borang lagi kerja apa. Itu payah tu Okey. Macam mana tu? Tak apa. Yang tu kita akan sambung sekejap lagi, Amin. Kita nak siapa seorang pelakon utama ya, dalam filem atau dalam drama Melastik ke Hatimu ni. Jana Nik. Hello, Assalamualaikum Jana. Waalaikumsalam. Apa khabar awak? Saya sihat, Alhamdulillah. Kita baru je rap shooting. Tu yang macam kelang kabut tu. Ya Allah. Saya berterima kasih kepada Jana curi-curi masa untuk menyertai soal drama ni. Jana, kita nak bawa drama Melastik ke Hatimu ni sebagai tema pada malam ni dalam soal drama, dan tajuk kita adalah sampai bila ataupun apakah ibu bapa penentu segala-galanya dalam kehidupan kita. Saya nak bagi satu senario lah kepada Jana. Tiba-tiba kejap lagi kan, Mami Jana telefon kan. Dia kata, Jana, Mami tu teringin nak buat Abang Izzuan soal drama tu jadi menantu lah Jana. Jadi Jana tak payahlah dengan Dini Jana. Jana cubalah kawan-kawan dengan Abang Izzuan Jana. Macam mana Jana punya Jawab. respon? Saya kan, sebab saya tak lahir dalam keluarga yang macam tu. Macam parents saya, dia memang bagi saya buat keputusan sendiri. Saya diajar untuk buat keputusan sendiri dari saya sekolah. Maksudnya kalau segala kesilapan tu kena tanggung sendirilah. Tapi bila berlakon as Haura dalam cerita Melastik ke Hatimu tu, saya memahamilah karakter yang macam stres bila dapat parents yang nak tentukan segala-galanya. Macam mungkin ada baik dia, tapi biasalah jiwa muda ni kan, kita nak memberontak, nak buat keputusan sendiri juga. So saya rasa mungkin kalau ibu bapa yang rasional, yang buat keputusan yang secara positif, yang dah fikir betul-betul, dan keputusan yang anak minta tu pun mungkin keputusan dia memang salah. So logik untuk ibu bapa jadi seorang yang menentukan segala-galanya. Tapi kalau apa yang diminta oleh ibu bapa tu kalau tak rasional, saya rasa harus berbincang dengan cara yang baiklah. Mami, saya tak nak Abang Izzuan, Mami. Dia dah tua, Mami. Saya tetap nak Dini juga, Mami. Tolonglah faham Muka dia tak Jana. orang putih sangat. Saya Kalau nak... ikut hari boleh ikut hari. Oh, ikut hari, Hari ni lain. Saya nak ucapkan tahniah Jana. Melastik ke Hatimu dapat 10 juta tontonan, dan Alhamdulillah. mungkinlah Jana nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang menonton Melastik ke Hatimu, memberi sokongan kepada Jana selama ni. Okey, saya memang tak jangka untuk rating setinggi itu. Sebab kita tahu cerita ni sangatlah light. Maknanya dalam keadaan sekarang ni, orang memang perlukan cerita drama yang menghiburkan. Dia nak drama berat yang
buat dia orang lagi stres. Sebab kita ni masing-masing dah terlalu stres kan. So saya nak berterima kasih banyak-banyak kepada production house, kepada TV station TV3 sebab bagi saya peluang. Dan juga terima kasih kepada semua yang menonton, 10 juta penonton yang menonton Melastik ke Hatimu. Terima kasih banyak-banyak. Sekarang ni dah jadi pengarah drama ni, pengalaman dia macam mana, Jana? Nak kongsi sikit? Pengalaman menjadi seorang pengarah, saya rasa satu pengalaman yang mencabar untuk saya. Saya ibarat baby baru berlatih, orang kata bertatih, merangkak. Macam itulah saya kena go with the flow and belajar daripada pengalaman slowly insyaAllah kita akan makin improve dari situ dan ambil segala kritikan, segala pujian ke kritikan ke saya akan menggunakan tu sebagai semangat untuk menjadikan saya lebih bagus insyaAllah. Alright. So pengalaman dia memang mencabar. Okey, soal drama dan saya sendiri secara peribadi ucapkan selamat berjaya untuk Jana. Mudah-mudahan sukses selalu dan sekarang ni awak memang rasanya tengah top ni. Jadi saya harap lakukan yang terbaik Jana untuk industri seni tempatan InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak abang. Terima kasih. Walaupun saya kecewa tadi tu. Saya kecewa sebab Mami dah suruh juga mengurat Jana tapi dia tetap nak dini juga. Tak apalah. Okey Jana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bye. Alright, bye. Itu dia Jana Nik yang membintangi drama Melastik ke Hatimu. Drama ni sebenarnya fun juga. Dia jalan cerita dia santai, ringan, tetapi biasalah dalam drama Melayu memang ada unsur-unsur kekeluargaan. Cuma yang menjadi tema kita tu ialah kenapa mak bapak ni kadang-kadang terlalu nak dictate apa yang anak dia kena buat. Kalau kisah Amin tadi tu nampaknya Alhamdulillah happy ending. Sebab boleh meneruskan kerjaya ikut minat yang diminati. Betul. Tapi sampai sekarang tak ada diminta jadi lawyer lagi. Tak ada setakat ni. Awak pergi ni tak? Chamber apa nama panggil? Chambering. Tak ada pun. Tak pergi Chambering pun tak, attachment pun tak. But saya suka bila Izwan sebut sampai bila ibu bapa nak mengongkong ataupun bukan mengongkong. Mengongkong bunyi too harsh. Ibu bapa nak mengawal segalanya. Pertama sekali kita cuba memahami dulu dunia mereka. Sebab ibu bapa dipanggil versi old school, mereka berada di zaman informasi yang tidak mencukupi. Betul. Sumber maklumat yang terhad. Malah zaman tu internet pun tak ada. Kan? Maka segala informasi datang dari ibu bapa. Dan ibu bapa mana nak keburukan ke atas anak-anak? Ibu bapa mana nak anak mereka hidup merana? Betul. So merekalah semua informasi, so merekalah yang buat keputusan dan merekalah yang menentukan segalanya. Tetapi as the world change, kan, informasi pun semakin banyak, ditambah pula ibu bapa ada banyak exposure, pendedahan dunia yang terbuka, mereka pun dah mula terbuka. Tanpa menafikan masih ada lagi ibu bapa yang bermentaliti sebegitu. Betul. Jadi kalau Izwan tanya sampai bila, bagi saya selagi mana masih ada ibu bapa yang berpegang kepada kepercayaan lama, selagi itu akan ada. Saya rasa sekarang ni ibu bapa ni pun dia dah terbahagi. Kita ialah generasi muda, ibu bapa kita generasi mungkin zaman 60-an, 70-an, 50-an. Jadi ada perbezaan dua dunia di situ. Correct. Tak apa, kita akan sambung perbincangan kita. Jangan ke mana-mana dan soal drama akan bersambung selepas ini. Teruskan bersama kami. Wow, kereta orang kaya lah. Mesti untuk kau ni. Dah lah, kau tak payahlah. Lupakan je lah nak pergi dating hujung minggu ni. Tu mesti nak masuk minang kau. Bukannya aku ni lemah gemalan macam kau ke? Kalau ada orang masuk Minang pun takkan aku buta-buta nak kahwin dengan dia. Aku ada boyfriend. Sekarang bagi saya 3 sebab kenapa nak sangat kahwin dengan saya. Sebab pertama, saya kenal Haura Anissa dari A sampai Z. Kedua, saya nak kahwin dengan awak. Ketiga, saya tetap nak kahwin dengan awak juga. Tapi kenapa?
Ini soal drama secara langsung di TV9 dan juga di Facebook Cool FM. Saya Izzuan Azir. Malam ini Melastik ke Hatimu mendapat sorotan kita. Kalau tengok snippet tadi memang masih teringat-ingat drama Melastik ke Hatimu ni yang berjaya mencapai sehingga 10 juta penonton. Satu pencapaian yang sangat menarik. Kita nak bercakap tentang, awak jangan salah faham saya bukan nak kata sampai bila kita nak taat kepada ibu bapa. Taat ibu bapa ni sampailah kita habis umur. Tetapi kadang-kadang ibu bapa kita ni menekan sangat. Dia macam awak mesti buat ikut mami papi kata. Mami papi Tapi kadang-kadang kita pun ada pilihan kita. Kita pun nak buat sesuatu. Macam mana kita nak berbeza pendapat dengan orang tua kita yang nak menentukan semuanya benda dalam hidup kita ni. Saya masih lagi bersama Amin Idris, perunding motivasi. Min, yelah, orang kata kadang-kadang macam contohnya dalam filem drama Melastik ke Hatimu ni, dia terpaksa kahwin dengan Ziad, bos dia tu. Mungkin dia takut berdosa kalau melawan mak bapak ni kan. Jadi macam mana Min kalau dalam soal perkahwinan lah, maknanya cinta tu tak ada, tapi mak ayah suruh juga kahwin. Kononnya keluarga tu baik-baik, akan ada zuriat yang baik-baik semuanya. Macam mana ni? Okey. Saya suka menjawab soalan Izzuan ni dengan melihat dari sudut perbahasan para fuqaha. Di mana ulama-ulama mazhab mereka meletakkan hukum dengan menyesuaikan mengikut peredaran zaman. Asasnya patuh kepada ibu bapa memang wajib. Malah ada hadis di mana Nabi pesan kepada Abdullah bin Amr bin As, iaitu ati' abaka ati' abaka ma dama hayyan. Taatlah bapa kamu sampai ke dia mati. Itu hadis tu clear, taat kepada bapa. Tetapi ada juga hadis lain, pernah satu kali Abdullah bin Umar disuruh oleh bapanya Saidina Umar untuk menceraikan isterinya. So Abdullah bin Umar dijumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, bapaku iaitu Umar suruh ceraikan isteri. Tak, Rasulullah kata apa? Ceraikan. Sebab itu perintah ayah. Okey. Bila zaman berubah, pernah isu ini timbul di zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal, pengasas kepada mazhab Hanbali. Seorang lelaki bertemu dengan Imam Ahmad. Dia kata, wahai Imam, aku disuruh oleh bapaku untuk menceraikan isteriku. Tahu jawab Imam Ahmad kata apa? Jangan. Baik. Dia kata, wahai Imam, bukankah Rasulullah dulu apabila Abdullah bin Umar jumpa benarkan cerai? Jawab Imam Ahmad memang padu. Dia kata, lau kana abuka mithlu Umar fatallik. Kalaulah ayah engkau seperti mana Saidina Umar, ceraikanlah. Maksudnya, kalau ayah tu nak menyuruh sesuatu, hatta suruh kahwin ke suruh cerai, dia adalah sesoleh Saidina Umar, dikenali sebagai orang yang taat pada Allah, taat pada Rasul, dihormati oleh masyarakat, malah mempunyai hubungan baik dengan masyarakat. Kalau dia nak suruh, pandanglah dia baik. Betul. Tapi kalau bapak pun hawau juga, kan? Tiba-tiba suruh anak buat itu, buat ini, lain macam lah. Okey. Tu point dia. Alright. Kita nak tegur seorang lagi yang bersama kita malam ni dalam soal drama. Pengalaman dia lebih kurang macam cerita Melastik ke Hatimu. Macam mana ceritanya tu? Kita nak berkenalan dengan Nurbaizura Ibakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baizura sihat Sihat, alhamdulillah. Saya dengar tadi ceritanya awak ni dulu dia macam awak duduk dekat awak, apa orang panggil, ibu kepada bos awak minta supaya bos tu ibu kepada bos awak pinangkan awak untuk bos tu. Macam tu ya ceritanya. Macam itulah ceritanya. Wah, jadi diatur oleh orang tua jugalah ya. Ya, akhirnya diterima dan bahagialah sampai sekarang, alhamdulillah. Awak tengok Melastik ke Hatimu tu? Tengok. Ada tak rasa macam macam kisah aku je? Itu sama je. Jadi cerita sikit Baizura, macam mana apabila awak perkahwinan itu diaturkan oleh ibu mertua awak sekarang yang meminangkan awak untuk anaknya. Jadi bagaimana kebahagiaan dan rasa cinta tu, macam mana bila wujud semuanya tu? Sebenarnya masa dia masa dapat tahu tu, saya pun dapat tahu daripada ibu bapa saya lah. Rasa macam malu sebab besoknya nak pergi kerja, nak jumpa dia kan. Rasa macam macam tak boleh nak pergi
tak boleh nak malulah. Memang malulah kan. Cannot Tapi brain lah dia, kata orang. dia apa ni, aksi dia seperti biasa, seolah-olah macam tak berlaku apa-apa. So selepas beberapa hari tu barulah dia bertanya kepada saya. Sejak itulah baru rasa, alamak dia tahu ke? Alamak, malu je kan. Tapi bila apa ni, ibu dan bapa saya mendesak untuk menerima, terimalah. Dia macam macam dah set dalam kepala ni, okeylah, terimalah. Dan alhamdulillah saya mula kenal dia di hari pertama lah kahwin tu, kenal. Dan sekarang pun masih lagi banyak lagi yang tak tahu sebenarnya. Walaupun dah beberapa tahun, tapi tetap lagi masih seolah-olah kalau orang yang kenal saya, dia cakap hari-hari macam orang bercerita. Sebab kita wah, sweet gitu dengar ceritanya ya. Dan jadi kalau orang yang macam anak muda terutamanya Baizura yang skeptikal apabila ibu bapa mengatur perkahwinan ni kan, macam seolah-olah mengatur kehidupan kita, apa yang awak boleh kongsikan kepada orang yang ada pandangan macam tu? Okey. Kalau tanya saya, pendapat saya, dia sebenarnya perkahwinan ni macam perjudian tau. Dia kalau kita menang, kita bahagia. Kalau kita kalah, memang kita derita lah. Dan kalaulah diberi pilihan untuk terima ataupun menolak tawaran ibu bapa kita lah nak kahwin dengan orang tu ataupun dengan siapa-siapa lah kan. Kita kajilah dulu latar belakang dia. Sebab lelaki ni, saya wakil daripada perempuan. Lelaki ni kalau sebelum kahwin dia tak sama dengan selepas kahwin. Ya ke? Mana pula macam tu? Saya bantah. Saya bantah. Parlimen membantah usul ini. Oh, dia tak sama Oh, konon-konon masa cinta tu semuanya boleh lah ya? Tak. Dia macam ni tau, sebab ada juga kawan-kawan kan. Masa sebelum kahwin, indah-indah je semua. Lepas kahwin, macam-macam yang rasa macam, alamak menyesal lah, kenapalah aku kahwin dengan dia. Ada juga macam tu tau. Baik. Dan ada juga yang sebelum kahwin, takutnya kalau kahwin dengan dia mesti macam ni. Okey. Tapi lepas kahwin, ya Allah, jauh panggang daripada api. Okey, itu dia sedikit pengalaman daripada Baizura. Baizura, saya nak ucapkan terima kasih kerana bersama dengan Soal Drama. Dan saya recap balik Baizura punya kisah ni lebih kurang macam drama Melastik ke Hatimu. Dia diperkenalkan kepada calon suaminya oleh ibu mertuanya sekarang, iaitu ibu kepada bosnya tadi itulah. Dia dah kemudian bercinta lepas kahwin. Amin, mungkin sedikitlah ulasan macam ni. Ada juga happy ending Ya, betul. dalam pada pertemuan dengan yang diaturkan oleh ibu bapa ni, tak semestinya. Walaupun mungkin berat pada awalnya, tapi lepas tu ada happy ending dia lah. Saya rasa faktor keberkatan. Okey. Kan, apabila Ringkas je, Amin. apabila ibu bapa beri restu dan berkat, dan kita pula memilih untuk jalan kebahagiaan dan berusaha ke arahnya, insya-Allah kita boleh dapat. Baik. Kita nak sambung Soal Drama sekejap saja lagi. Anda jangan ke mana-mana. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Kenapa kau pulangkan balik cici tunang dong Angah tak nak kahwin dengan dia, Mak. Sedapnya mulut dia menjawab ikut suka kau je nak putus tunang apa. Kau ingat apa? Ini tak melibatkan maruah keluarga ke? Genggam betul lah aku dengan budak. Nampak macam retak je ni. Retak. Abang duka. Tak apalah abang. Rasanya boleh bangun sendiri. Masih lagi bersama kami dalam Soal Drama. Dan saya katakan tadi, sebenarnya sekarang zaman dah moden, ibu bapa mungkin lebih memahami kepada anak-anak. Tetapi ada satu lagi generasi ibu bapa yang selepas perang dulu, dia dictate apa yang aku suruh kau kena buat. Mungkin sekarang ibu bapa dah lebih terbuka lagi, dah memahami konsep demokrasi. Semua orang ada suara dan boleh menghormatinya. Amin, sebagai ringkasanlah, kesimpulan kepada pertemuan kita malam ni, kita nak minta semua orang taat kepada ibu bapa. Tetapi kalau ada apa-apa yang berlaku macam ni, permintaan-permintaan yang kita tak setuju, musyawarah dengan baik. Pertama, taat adalah wajib. Kok mana keadaan sekalipun mesti
taat. Kedua, kalau ada apa-apa masalah, berlapang dada, bukan setakat mak bapak aja, anak pun kena berlapang dada. Dan yang ketiga, kena ingat hidup ni sementara je. Betul. Tak ada guna kita bergaduh. So selesai dengan cara yang baik. Ringkas, short and sweet. Itu dia daripada tetamu kita. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Amin Idris, perunding motivasi, rakan saya daripada zaman universiti. Senang sekali Amin dapat bersama dengan Nasib saya. baik tak terjadi pengacara je hari ni. Janganlah. Saya nak cari makan lagi. Dan terima kasih juga kepada anda yang telah bersama dengan soal drama. Saya betul-betul tak puas hati tahu. Masa kita sangat ringkas, tapi tak apalah. Itu saja kesempatan yang ada. Jangan lupa minggu depan hari Sabtu soal drama 10 malam di TV9 kita nak bercakap tentang satu drama, Aku Yang Kau Gelar Isteri. Wah, sekarang drama tu tengah best. Seram, ada unsur-unsur mistik, ada unsur perasap-perasap ni. Minggu depan kita nak sembang dalam soal drama. Jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Tanyalah siapa